Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Pahod. Dan saya Siti Najihah binti Ahmad Sa'ari. Kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu pemakaian kaedah yukhtar ahwan asy-syar'ain dalam isu melibatkan rukhsah semasa di Malaysia. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu kaedah yukhtar ahwan asy-syar'ain. Okey, kaedah ini merupakan salah satu kaedah terbitan daripada kaedah ad-darar yuzal yang mana ia bermaksud kemudaratan haruslah dihilangkan. Kaedah yukhtar ahwan asy-syar'ain ataupun dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai dipilih yang paling ringan daripada dua keburukan, yang mana pada asalnya kaedah ini pernah dibincangkan oleh ulama dalam kitab Arab lama yang menyebutkan bahawa sesiapa yang menimpa musibah ataupun bala yang mana kedua-duanya mempunyai keburukan yang selari iaitu sama, maka dia harus memilih salah satu berdasarkan kehendaknya. Namun sekiranya kedua-dua musibah itu berbeza taraf keburukannya, maka dia harus memilih salah satu yang mempunyai taraf keburukan yang paling ringan. Senang ceritanya kat sini adalah apabila seseorang itu menimpa sesuatu keburukan ataupun musibah yang mana sekiranya kedua-dua musibah itu mempunyai taraf keburukan yang sama, maka dia boleh memilih melakukan salah satu yang berdasarkan kehendaknya. Tetapi sekiranya kedua-dua musibah itu mempunyai taraf mafsadah ataupun taraf keburukan yang berbeza, maka dia harus memilih melakukan sesuatu yang paling ringan taraf mafsadahnya ataupun yang paling ringan taraf keburukannya. Selain itu, kaedah ini juga boleh dikatakan lebih kurang sama dengan kaedah satu lagi yang disebut iza ta'arada mafsadatan ru'ya a'zamuhuma dararan biirtikab khaffihima, yang bermaksud apabila bertembungnya dua mafsadah maka dipelihara atau ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan, yang mana kaedah ini juga merupakan salah satu kaedah terbitan daripada kaedah ad-darar yuzal. Terdapat dalil yang disandarkan kepada kedua-dua kaedah ini iaitu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Mafhumnya, adapun perahu itu merupakan milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bertujuan merosakkannya kerana terdapat seorang raja yang ingin merampas kesemua perahu. Berdasarkan dalil sebentar tadi, didapati bahawa perahu itu dimiliki oleh orang-orang miskin dan bukannya orang kaya, yang mana orang miskin tersebut bekerja di lautan bukannya di daratan. Dengan demikian, keadaan tersebut menggambarkan bahawa betapa pentingnya perahu untuk mereka gunakan dalam menampung kehidupan seharian mereka. Akan tetapi, ia dirosakkan kerana terdapat seorang raja yang mahu merampas perahu yang elok dan perahu yang rosak ditinggalkan serta tidak dirampas. Oleh itu, rosaknya perahu boleh dibaiki dan masih boleh digunakan, manakala dirampasnya perahu akan mendatangkan masalah yang lebih besar kepada golongan miskin untuk membeli perahu yang baru. Jadi, ini merupakan salah satu contoh pertembungan antara dua keburukan yang mana kita harus memilih salah satu keburukan yang paling ringan. Pemakaian kaedah yukhtar ahwan syar'ain dalam isu melibatkan rukhsah semasa di Malaysia. Kaedah fiqh merupakan satu prinsip utama yang boleh dijadikan sebagai satu panduan umum dalam pembinaan hukum-hukum Islam, terutamanya apabila terdapat masalah-masalah baharu yang memerlukan kepada keputusan hukum yang cepat. Seperti mana yang berlaku pada masa kini iaitu penularan wabak COVID-19 yang telah meragut banyak nyawa. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, mengumumkan perintah kawalan pergerakan pada 15 Mac 2020 yang melarang sebarang bentuk aktiviti perhimpunan orang awam termasuk di rumah-rumah ibadat, maka selaras dengan itu, kewajipan dan galakan beribadah di
masjid dan surau dilarang buat masa ini kerana ia akan membawa kepada kemudaratan manusia. Bahkan larangan mengadakan solat Jumaat yang merupakan satu kewajipan juga dikuatkuasakan di dalam isu meninggalkan solat Jumaat ketika penularan wabak COVID-19 adalah berdasarkan kaedah yuhtar ahwan syar'ain, iaitu apabila bertembungnya dua mafsadah maka ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah ini bermaksud apabila tiada pilihan lain melainkan terpaksa menghadapi kemudaratan tersebut, maka hukumnya perlulah dipilih sesuatu yang lebih ringan kemudaratannya. Seterusnya, isu petugas barisan hadapan menunaikan solat fardu ketika bertugas. Hal ini kerana petugas-petugas kesihatan mereka perlu memakai pakaian khas PPE sepanjang masa bekerja dan ini menyukarkan mereka untuk berwuduk dan solat apabila masuknya waktu solat. Sekiranya mereka menanggalkan pakaian PPE ini ketika sedang bertugas, ini akan mendatangkan mudarat kepada diri mereka kerana akan terdedah kepada bahaya virus COVID-19. Demikian itu dibenarkan untuk menjamakkan solat kerana keuzuran dan keperluan disebabkan ada tugasan penting yang tidak boleh ditinggalkan dan jika ditinggalkan akan mendatangkan mudarat dan ia adalah pilihan yang lebih baik daripada meninggalkan solat fardu yang wajib ditunaikan apabila masuk waktu solat dan ia adalah untuk memberi maslahah dan mengangkat mafsadah. Oleh itu, berdasarkan kaedah yuhtar ahwan al-syar'ain, sekiranya tugasan tersebut melibatkan nyawa dan tidak boleh sewenang-wenangnya ditinggalkan seperti petugas kesihatan dan keselamatan COVID-19, maka lebih utama baginya untuk menjamakkan solat daripada meninggalkan solat dengan sengaja.